Zik. Ahmad Haziq. Aida. Ada cikgu. Aisyah Katrina. Ada cikgu. Okey, Aisyah Izzati. Ada. Anis Safia. Ada. Daniel Faris. Saya cikgu. Okey. Ifas. Saya cikgu. Ifas, hari tu kenapa masuk kelas tiba-tiba hilang? Lain saya tak kuat cikgu. Oh, dah tak kuat. Tapi homework cikgu tak hantar juga, kenapa? Itu saya hantar cikgu. Okey. Baik. Saya cikgu. Iman Haris. Saya cikgu. Okey, Lalatu Humaira. Saya cikgu. Zulaika. Saya cikgu. Nasrun. Saya. Nazhan. Nazhan. Najwa. Syakira. Saya cikgu. Siti Aisyah. Saya cikgu. Sulhi. Cikgu. Syahrin. Saya cikgu. Okey, sekali lagi panggil Ahmad Haziq. Nazhan. Okay, kalau tak boleh respon dekat chat sila dekat chat pula dah. Dekat apa? Cikgu pun lupa dah nak cakap apa benda. Okay. So Fatin Batisha. Saya. Okay. So tinggal seorang lagi yang belum masuk, Afiq Syahmi. Okay. Baru masuk. Okay Afiq, dengar suara cikgu tak? Dengar cikgu. Okay. Okay, cikgu dah tengok penghantaran homework anda dan homework yang dia buat tu, sebab cikgu tak sempat nak tanda sorang-sorang, tapi cikgu dah tengok sorang-sorang punya kerja. Kelihatannya apa yang cikgu nampak tu betul lah semua. Dan yang belum menghantar, cikgu nak panggil nama je lah ya. Nazhan, Afiq, Daniel Faris, Ifas, Iman Haris, Syahrin dengan Nasrun. Okay, yang belum hantar nombor 5 dan 6. Ifas daripada nombor 1, 2, 3, 5, 6 tak ada. So yang selain daripada tu tadi yang nombor 5 dan 6 belum hantar lagi ke grup homework. So sila berbuat demikian sebelum menghantar next homework ya. Okay, so cikgu harap dengan menjawab soalan yang cikgu bagi tu kamu dah faham cara nak buat tree diagram. And then nak buat dia punya table of value dan melukis graph of probability distribution. Okay. So hari ni cikgu nak masuk ke bahagian binomial distribution secara rasmi. Sebelum ni kita dah guna konsep binomial distribution ni ya. Cuma cikgu guna lebih awal untuk memudahkan kamu belajar. Bila masuk bahagian ni benda yang sama je. So kita nak tahu apakah yang dikatakan sebagai binomial distribution ni.
So binomial distribution ni dia terhasil daripada eksperimen yang dibuat oleh saintis yang bernama Bernoulli ya. So Bernoulli trial. So eksperimen yang dibuat oleh Bernoulli ni adalah eksperimen bagi satu situation yang keadaan dia ada dua kemungkinan sahaja berlaku, iaitu sama ada success or failure. So kita dah buat banyak kan latihan sebelum ni, okay, success or failure. Maksudnya dia berlaku yang sebaliknya. Macam yang salah satu eksperimen dia adalah shilling lah kan. Kita akan hanya dapat dua kemungkinan saja, sama ada head or tail. Okay. Macam contoh lain cikgu bagi sebenarnya, kalau hujan dengan tak hujan. Kalau lulus dengan gagal. Itu yang dikatakan dua possible outcome sahaja ya, sama ada success or failure. Kemudian sifat seterusnya Bernoulli ni adalah ni, kamu tengok ni dalam kamu punya buku teks ni, dia kata apa? The chances of success is always the same in every trial. Juga kita dah guna sebelum ni. Maksudnya kalau dia kata untuk lulus at maths dia punya probability lulus adalah 0.4 katakan. Okay, so ambil sekali probability lulus dia 0.4. Ambil kali kedua pun probability lulus 0.4. Maksudnya walaupun kita try berapa kali ambil, dia punya probability tu tetap sama. Itu yang dimaksudkan the chances of success are always the same in every trial. Okay, if the probability of success is given by P. So kita akan guna yang X yang kita nak cari ni, probability dia dalam bentuk P kecil lah. Okay. Then the probability of failure is given by 1 minus P. So untuk cari failure kita tolak sajalah. Iaitu untuk gagal, P gagal. Kalau P lulus 0.4, so 1 tolak 0.4 adalah 0.6. 0.6 ni kita akan wakilkan sebagai Q lah. So kalau kita ambil lulus sebagai P, maka gagal kita akan ambil sebagai Q. Okay, the discrete random variable X. Ada dua kemungkinan saja, sama ada lulus ataupun gagal tadi, success ataupun failure tadi. So 0 represent failure and 1 represent success. Okay, apa yang dikatakan dengan binomial random variable ya? So macam yang ditulis di situ is the number of success R from n similar Bernoulli trial in a binomial experiment. Maksudnya kalau kita dapat binomial eksperimen tu setelah kita buat banyak kali ya. So maksudnya kita toss coin tadi kita tak buat sekali atau dua, tapi kita mungkin buat 100 kali, 200 kali. So itu yang kita dapat sebagai binomial eksperimen, sebanyak kali kita buat. Okay. So maksudnya sukses dia R from N, macam kita pilih lah kalau kita buat 100, katalah kita buat 100 tapi kita nak pilih 5. So N dia 100, R dia 5 kat sini. Okay, kemudian the probability distribution of binomial random variable is known as binomial distribution. Kita panggil ini sebagai binomial distribution. Okay, sekarang kita tengok self exercise 5.5 di muka surat 154. Okay, nombor 1.
Given X is a discrete random variable of a Bernoulli trial with the probability of success being 0.3. So bila dia discrete random variable of Bernoulli trial ni, list all the element in set X. Maksudnya X tu hanya terdiri daripada failure or success. Kemudian dia kata probability success dia dah bagi 0.3, maka probability bagi failure adalah 0.7. Okey, seterusnya. Tengok nombor 2. An experiment was conducted by tossing a 50-cent coin on the first trial, then tossing a dice on the second trial. So dia eksperimen ni kombinasi di antara toss coin dengan toss dice, dadu kan. Terus yang pertama coin, yang cubaan kedua dia guna dadu. So explain whether this experiment is a binomial experiment or not. So kalau kita toss coin tadi, kita akan dapat head or tail. So ada dua kemungkinan sajalah, katalah kita nak head. So sukses dia kalau dapat head, failure dia kalau dapat tail kan, bila kita toss coin. Okay. Kemudian second trial pula kita toss dice. Ada berapa kemungkinan bila kita toss dice? Outcome yang kita dapat. Ada berapa kemungkinan? 6. 6. So dia bukan 2, dia 6. Ya, dia 6. So dia bukan Bernoulli trial lah. So dia soalan suruh kamu explain whether this experiment is a binomial experiment or not. So dia adalah not a binomial experiment. Kenapa not? Sebab untuk toss coin tu bagi tahu kamu akan dapat 6 outcome, bukan 2 outcome, sama ada success or failure. Macam tu Okey, seterusnya kita tengok nombor 3. Okay, an association conducted a survey on the monthly wage earned by the most of the working class nation. The result of the survey showed that 50% of the working class earn less than 2,000 ringgit a month. So if 3 workers are randomly selected from a group, explain whether the probability is binomial distribution or not. Okay, X kita kat sini siapa? Kosong. Tak, X kita. X. Workers. X kita adalah working class worker yang less than 2,000 ringgit kan? So maksudnya kita ada dua kemungkinan lah. Sama ada less ataupun not less. Kan? So dia punya apa tu? Probability dia 50%, maksud 1/2 dengan 1/2. So ni adalah binomial distribution ya, sebab kita ada dua kemungkinan, whether less or not less. Okey, seterusnya. Nombor 4. Okey, cuba kamu baca dulu nombor 4. So agak-agak dia binomial distribution ke tidak? X kita apa kat sini? Nombor 4. Have, what, Job. and job. Job. Time job. So kemungkinan dia ada 2 je kan?
Iaitu have part-time job, katalah kita sebagai T. Have part-time job ataupun tiada part-time job. Okey, apakah part-time job punya probability? Maksudnya nilai P kita kat sini berapa? (9/10) have a part-time job. Maksudnya probability untuk kerja part-time di situ adalah 9/10. 9/10 lah. Jadi yang tak kerja part-time job, dia punya probability adalah 1/10. Ya, daripada maklumat tu kita boleh dapat. Okey, nombor 5. Cuba baca. Identify whether dia binomial distribution ke tidak. Okay, so dia binomial distribution ke tidak? No. Okay, tidak. Kenapa tidak? Sebab dia Dia suruh draw a tree diagram ya. So kita draw a tree diagram. So, suara kamu sebenarnya cikgu dengar pecah-pecah ya. Tak berapa dengar. Okay, kita draw a tree diagram. So ada 3 kemungkinan pilihan untuk SPM graduate students tu, sama ada dia study local ataupun luar negara ataupun stop terus study. So ada 3 kemungkinan. So bila dia ada 3 kemungkinan, dia bukan binomial distribution. Okay, itulah sebabnya bagi reason tu je lah. Okay, next kita tengok. Ini formula. Ni baru tengok baru saja dia bagi sedangkan kita dah guna. So maksudnya sama je lah ya. Cara nak menggunakan formula NCR P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Faham kan? Okey, kemudian kita tulis binomial distribution ni dalam bentuk X ni adalah macam ni. Ni kamu salin sikit. X ini adalah binomial distribution. So B dengan nilai N dia, maksudnya yang kita buat eksperimen tadi tu berapa kali trial yang kita buat. So dia bagi N. Kemudian P, dia akan bagi probability kepada yang sukses. So mungkin dia bagi macam ni lah, X binomial 10 dengan 0.3. Contoh macam tu. Maksudnya bila dia bagi macam tu, 10 tu adalah nilai N kita, berapa kali kita buat trial tu. Kemudian 0.3 adalah kita punya nilai probability untuk sukses. Okay. Okay, ni satu lagi yang kamu kena tahu. Dah tahu pun sebelum ni cikgu dah tunjuk kan. Maksudnya kalau dalam table yang kamu buat tu, sini X sama dengan R, sini P X sama dengan R. So kemungkinan 1, 2, 3 muncul 012. Kemudian mungkin dapat 0.1. Ini 0.4, ini 0.5. So yang dikatakan hasil tambah dia sama dengan 1 tu, maksudnya kalau kita tambah P X sama dengan 0, tambahkan dengan P X sama dengan 1, tambahkan dengan P X sama dengan 2, dia akan bernilai 1. Ya, contoh dia sini 0.1 tambah 0.4 tambah 0.5, memang kita akan dapat 1. Pasti dapat 1 kalau kamu jumlahkan semua P X equals to R dia. So itu yang kamu buat di nombor 5
baru ni kan. So kamu samakan dengan 1 saja, dan kamu selesaikan dapatkan nilai P dengan Q. Okay, so itu sifat. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok example dulu sebelum kita pergi ke exercise. Okay, tengok example 8. Okay, dia kata apa ni? The probability that it rains on a certain day is 0.45. By using the formula, find the probability in a particular week it rains. Maksudnya X di sini adalah kita nak tengok rain. So kalau rain dia, probability dia adalah 0.45. Maka yang sebaliknya berapa? 0.55 lah. 0.55. Okay, betul 0.55. So yang A dia kata exactly 4 days. Okay, in a particular week, berapa days dalam satu minggu? 7. 7 days kan. So dari 7 hari tadi dia nak exactly 4 hari yang hujan. Maksudnya P yang kita nak tu adalah P sama dengan 4 lah. Okay, so P sama dengan 4 adalah sama NCR kita, N kita 7, C kita 7, C 4 ya, 4 hari. And then 0.45 akan 0.4, 0.55 bakinya 0.3. So tekan kalkulator, bagi jawapan dalam 4 decimal places. Okay. Kemudian, okay, ni yang lain berbeza sedikit lah daripada yang kita buat-buat sebelum ni. Yang sebelum ni semua kita buat guna sama dengan kan. So sekarang yang B ni contoh dia kata at least 2 days. Maksudnya PX, okay ada tu. Sekurang-kurangnya 2 hari hujan. Paling sikit 2 hari hujan. Maksudnya paling sikit 2 hari hujan. Maksudnya mungkin 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari sampai 7 hari lah. Maksudnya simbol yang kita gunakan adalah greater or equals to. Ya. Greater or equals to. Macam ni lah macam dia tulis ni. So bila PX greater or equals to tu kita kena senaraikan semua kemungkinan ni lah. Itu sama ada 2 hari hujan, 3 hari hujan, 4 hari hujan, 5 hari hujan, 6 hari, 7 hari. So kita kena tambahkan semua P tu lah. PX sama dengan 2, PX sama 3, PX sama 4, 5, 6, 7. So dia agak panjang. Okay, dia agak panjang. Jadi untuk kita cari reverse dia, masih kita boleh dapat jawapan yang sama tapi dengan cara yang lebih pendek adalah dengan kita tahu bila kita tambah P kosong, PX sama dengan kosong, kita tambah sampai PX sama dengan 7, nilai dia adalah 1 kan. Jadi yang kita nak hanya PX sama dengan 2 hingga PX sama dengan 7. Jadi kita boleh buat untuk pendekkan jalan kita ambil saja 1, tolak hasil tambah yang tak terlibat di atas iaitu PX sama dengan 0 tambahkan dengan PX sama dengan 1. Kita tolak dari 1. Ya, ni kamu masukkan dalam formula lah. PX sama dengan 0 dengan PX sama dengan 1 tu masuk formula. So tolakkan dia daripada 1, maka kita dapatlah jawapan untuk yang 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Faham tak tu? Boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh. Ada siapa tak faham? Kurang. Kurang? Okey, sekejap. Ada terang Okey, tengok contoh cikgu bagi tadi lah. Okey, katalah kita nak cari PX lebih besar atau sama dengan 1. Maksudnya untuk PX lebih besar atau sama dengan 1 ni yang terlibat adalah PX sama dengan 1 tambah dengan PX sama dengan 2.
Kan? So probability dia kalau kita tambah adalah 0.4 tambah 0.5 dapatlah 0.9. So ini kita tambah X sama dengan 1 tambah X sama dengan 2 Tapi kalau kita tambah ketiga-tiga tadi dia bernilai 1. Maksudnya instead of kita tulis Px sama dengan 1 tambah Px sama dengan 2, kita boleh tulis dia sebagai 1 tolak Px sama dengan 0. Okey, yang terlibat yang kita nak tadi X sama dengan 1 dengan X sama dengan 2 saja. X dengan X sama dengan 0 tak terlibat. Jadi samalah kalau kita ambil 1 tolak yang tak terlibat tu. 1 tolak Px sama dengan 0. So kalau kita ambil 1 tolak Px sama dengan 0 adalah 1 tolak 0.1. 1 tolak 0.1 dapat juga 0.9. So benda ni sama. Sebab hasil tambah ketiga-tiga dia adalah 1. Faham tak Nasrul? Tak faham lagi kah? Faham. Faham. Okey, ada siapa lagi yang agak kurang jelas? Okey. So kalau kamu cari nanti, kalau kamu rasa nak bukti, kamu boleh cari satu-satu ni. Px sama dengan 2 tekanlah kalkulator kan. N 7C2. And then 0.45 kuasa 2, 0.55 kuasa 5. Okey, tambah dengan Px3 ni kalau kamu tambah-tambah semua memang kamu akan dapat jawapan 0.8976. Okey, sama je jawapan dia. Cuma kita nak pendekkan jalan kira kita lah. Tapi kalau kamu buat tambah satu-satu daripada Px sama dengan 2 sampai Px sama dengan 7 tu pun betul. Cuma panjang jalan kira dia. So cikgu ni yang buku teks tunjuk ni adalah satu cara untuk kita tulis pendek. Jawapan tetap sama. Okey, boleh Okey, kalau ni kita tengok self exercise 5.6. Okey, cuba baca soalan dulu. Keluarkan segala maklumat yang kamu boleh dapat daripada soalan. Okay, so in 2019, the estimation population of Malaysia was 32.6 million people. In one of the survey, it was found that about 57 of Malaysians use smartphone. A sample of 8 people was selected at random. Find the probability that 6 of them use handphone. So X di sini adalah use handphone smartphone. Okay. Maksudnya ada di sini bila X tu adalah use smartphone, maksudnya P kita dapat berapa? %57% use smartphone. Maksudnya itu kita punya sukses kat situ adalah use smartphone So 0.57. Automatiknya kita dapat Q dia berapa? 0.43. Okay, 8 orang was selected at random, maksudnya N yang di situ, N kita adalah 8. Okay, so A, daripada 8 orang tu, 6 orang use smartphone. So kita nak tahu probability dia.
So kita mencari probability bagi X equals to 6. NCR dia adalah 8C6. Sukses dia adalah 0.57 kuasa 6. Failure 0.43 kuasa 2. Okey, 6 tambah 2 dapat balik 8. So ini boleh tekan kalkulator. 4 tempat perpuluhan. So kamu akan dapat berapa? 0.176. 76. Okey, dapat? Dapat. Okey. Seterusnya kita tengok B. Okey, yang B dia kata apa? Not more than 2 of them use smartphone. Maksudnya kita nak mencari probability bagi X. Okey, tulis dulu 2 kat situ. Okey, not more than 2. Tidak lebih dari 2 orang. Tidak lebih dari 2 orang. Maksudnya sama ada 2 orang, seorang ataupun 0 orang. Ya? So tidak lebih maksudnya dia less than equals 2 lah. Betul? Betul. Okay, so probability yang terlibat di sini adalah probability bagi X sama dengan 0 tambah dengan probability bagi X sama dengan 1 tambah dengan probability bagi X sama dengan 2. So yang ini sesuai tak kita buat satu tolak? Tak. Tak. Kenapa tak? Sebab dia Banyak lebih. Sebab yang kalau yang tak termasuk kat sini ada berapa lagi? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak lagi. Kan? So tak sesuai lah kita buat satu tolak. So kamu cari yang ni lah satu-satu ni. Carilah. Maksudnya ni tulis ya. Bila kamu jawab nanti, formula ni tulis iaitu 8C0 betul ni. 0.57 kuasa 0, 0.43 kuasa 8. Okay, tambah dengan 8C1, 0.57 kuasa 1, 0.43 kuasa 7. Tambah dengan 8C2, 0.57 kuasa 2, 0.43 kuasa 6. Okey, yang ni tulis. Wajib tulis. Lepas tu tekan kalkulator semua je. Terus bagi jawapan. Okey, kejap. Dalam buku teks dia tak tekan terus semua Cikgu risau pula kan, salah pula. Tengok buku teks punya contoh dia cari juga nilai setiap satu. So tulis dululah, kamu tekan kalkulator satu persatu dan tulis jawapan dia. 0.0012 tambah dengan 0.0124 tambah dengan 0.0575. Baru bagi jawapan akhir 0.0711. Okey, boleh dapat tak? Ada yang nak tanya tak faham? Okey, tak ada Okey, kalau tak ada, kamu boleh cuba sendiri nombor 2 dan 3. Sekarang cikgu nak bincang nombor 4. Okey, tengok soalan nombor 4. Okey, macam nombor 4 ni dia tak ceritakan dia punya situation. Macam yang nombor 1, nombor 2, 3 tadi dia cerita situation, kamu kena cari probability bagi sukses sendiri kan. Okey, jadi nombor 4 ni dia dah bagi kat kamu. Dalam bentuk binomial tu dia tulis tu. So maksudnya 0.65 tu adalah kita punya nilai siapa?
Ni tengok ni yang dia bagi dalam bentuk binomial ni. Layout. P kecil P untuk sukses dia adalah probability sukses dia adalah 0.65. So automatik kita tahu failure kita punya probability adalah 0.35. Okay. So N tak tahu kat situ. Okay, jadi kita yang A tu cuba tengok. Dia kata find the value of N. So dia nak kamu cari N. Sekiranya P X equals to N tu adalah 0.0319. Okay, dia bagi P X equals to N 0.0319. Okay, so P X equal to N. Dalam bentuk NCR dia, macam mana kita nak tulis ni? Formula dia, masuk dalam formula. Kalau Px sama dengan 1, katakan dia adalah NC1. Kan? P kuasa 1, Q kuasa N tolak 1. Okey, sekarang X tu sama dengan N. Maksudnya? NC apa? NCN. NCN lah kan? NCN. P kita, apakah P kita? 0.65 kuasa N. Darab dengan 0.35 kuasa apa? 1 minus N. N minus N kosong lah kan? Sebab dah 0.65 tu N, tu tak ada bakilah. Kosong. So tulis macam tu. So inilah yang bernilai 0.0319. Okay, boleh faham tak yang tu? So sekarang cari NCN ni berapa value? Boleh tekan kalkulator tak NCN? Boleh tak? Macam mana nak buat? Itulah. Dia tanya boleh tekan ke tak? Tak boleh kan? Mana ada N nombor je kalkulator kamu tu. So kamu kena buat beberapa trial. Pilih apa saja N yang kamu suka. Kamu cari NCN, dapat berapa value dia. Tekan beberapa kali nombor yang berbeza, NCN tu. Contoh 1C1, 2C2, 3C3, 4C4, 5C5. Ikutlah nak tekan berapa, C berapa yang sama tu. Tengok nilai yang dia bagi berapa. Dapat berapa? 1. Semua dapat 1 kan kalau kamu try. 1C1 pun 1. Kalau buat 10C10 pun 1. 100C100 pun 1. Means that NCN pun adalah 1. So ini 1. Okay, darab dengan 0.65 kuasa N. Darab dengan 0.35 kuasa kosong adalah 1. Yes, 1 juga. So ini adalah 0.0319. Maksudnya yang tinggal adalah 0.65 kuasa N. Ini adalah 0.0319. Okey, soalan nak kita cari N kan? So macam mana kita nak mencari N bila kita ada situasi yang macam ni? Kuasa N di atas. Kena guna apa? Log. Yes. Kita akan guna log. Supaya N tu kita boleh turun. So log tu kita kena buat apa? Kena log base berapa? Base 10. Base 10. So log, tambah je log kiri dan kanan tu kan. 0.65 kuasa N adalah sama dengan log 0.0319. Ini base 10. So base 10 kita tak payah tulis 10 pun tak apa. Jadi sekarang N tu kita boleh turunkan ke depan. Jadi N log
0.65, ini adalah sama dengan log 0.0319. Means that N tu adalah log 0.0319 over log 0.65. Okay, tekan kalkulator. 8. Dapat 8. Dapat dalam kalkulator bagi 7.9974 kan. So kita bundarkan kepada nombor bulat yang hampir dia adalah 8. Ataupun tulis dululah. Okey, tulis dululah yang dapat perpuluhan tu. 7.9974. So ini adalah 8. So kalau kamu ambil tadi 8, maksudnya 8C8. Okey, cuba tekan sekarang. 8C8 darab dengan 0.65 kuasa 8. Darab dengan 0.3500 tu 1 kan. So dapat tak 0.0319? Dapat kan? Okay, so N kita 8, kita baru menjawab A. Sekarang kita nak menjawab B. B dia suruh kamu cari apa? Based on the answer in A, find P as greater than 2. Maksudnya kita masih kena guna N kita 8. Dan P kita masih 0.65, Q kita masih 0.35. So dia nak P X greater than 2. So semua ada 8 trial kan. So kalau P X greater than 2 maksudnya kita kena tambah adalah P bagi X besar pada 2 ya. Maksudnya start daripada 3. Tambah dengan P X sama dengan 4. Tambah sampai P X sama dengan 8. Sepatutnya macam tu. Tapi tengok panjang, ada 5 benda kena buat. So kita cuba pendekkan. Macam mana kita nak pendekkan jalan kira dia? Satu tolak. Kita tolak. Satu tolak yang tak terlibat di situ adalah Kosong. P X sama 0. P X sama dengan 1 dengan P X sama dengan 2. So kamu kiralah. Satu tolak dalam bracket ni, tulis dulu 8C0 0.6500 0.3508. Yang ni kena tulis ya. 8C1. Tulis sampai habis. Lepas tu kamu tekanlah kalkulator kamu. Nanti dapatlah jawapan. 4 decimal places. Okay, boleh try kemudian tu. Okey, cikgu nak balik kepada nombor 3 sekejap. 3B ya. Kita tengok sebab dia ada sedikit situasi yang berbeza kat situ. Cuba tengok nombor 3B. Kamu baca nombor 3B tu, dapatkan PQ dia dulu. Okey, nombor 3. X dia adalah ada laptop sendiri kan. So 8 selected. So means that N dia adalah 8. So yang ada laptop, maksud di sini sukses dia adalah yang ada laptop, iaitu percentage yang ada laptop adalah 95%. Maksudnya P is 0.95. So Q kita adalah 0.05 kan. Okey, yang A tak ada masalah cikgu rasa. So kamu kena cari P X equals to 6. So ini adalah 8C6. 0.95 power 6. 0.05 power 2. Okey. Yang B. Okey, cuba tengok yang B. Dia kata at most 2 or more than 7. At most 2 tu macam mana kita nak tulis? Paling ramai 2. Dan equal to. Paling ramai 2 maksudnya X kita less than kan? Less than equal to 2
or kat situ, dia ada or. Bila ada or, kita kena plus. Ni plus ni sebab or kat situ. Or more than 7. Maksudnya P kita tu, X tu more than 7. Tak ada equals tu ya, more than 7. Okay, jadi sekarang kita senaraikanlah P yang pertama punya ni. Kemungkinan ni adalah P X sama dengan 0 tambah dengan P X sama dengan 1 tambah dengan P X sama dengan 2 then plus dengan P X greater than 7 maksudnya satu saja kemungkinan iaitu P X equals to 8. Okay, boleh faham yang tu? So, yang cari, aku rasa tak ada masalah. Kamu boleh cari macam tu lah. Okay, seterusnya kita tengok example 9. Muka surat 159. Okay, cara nak menjawab yang lengkap ya. Tengok ya, dia bagi example 9 ni. So dia bagi apa? Emma did a survey on the percentage of people in her school who use school bus to come to school. Maksudnya X tu yang naik bas. It is found that 45% of people from her school use school bus. Maksudnya sukses kita di situ, probability dia adalah 0.45 lah. So automatic kita dapat failure dia yang tak naik bus tu, probability dia adalah 0.55. Okay, kemudian a sample of 4 people is randomly selected. So terus kat situ kita tahu N kita 4. Okay, dia kata construct a binomial probability distribution table for the number of people who use the school bus. Okay, sebelum tu kita kena tengok berapa kemungkinan apabila 4 pelajar dipilih. Okay, so daripada keempat-empat tu, mungkin tak ada langsung yang naik bas kan. So kemungkinan yang naik bas jadi kosong kat situ. Ataupun yang keempat-empat ni pilih ada seorang je naik bas. Ataupun mungkin ada 2 orang naik bas. Ataupun mungkin 3 orang. Ataupun keempat-empat yang terpilih itu semua naik bas. So X kita daripada 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi kamu kena buat table macam ni. Tengok macam yang buku teks bagi ni ya. Tulis dengan lengkap ya. So masukkan dalam table saja yang NCR dia tu. Okay, lepas tu tulis jawapan dia macam tu. Ataupun kalau kamu tak buat macam ni, kamu kena buat kat luar table lah. Kan, kamu kena tunjuk juga ya. P, macam kita buat sebelum ni lah. P X sama dengan 0 adalah 4C0 semua-semua ni. Dapat 0.0915. Lepas tu baru nak masuk dalam table. Tu pun boleh jugalah. Tapi make sure tunjuk. Make sure tunjuk. Okay, lepas dia buat table. B, dia suruh kamu draw graph. So cikgu rasa tak ada apa masalah untuk melukis graph. So nilai yang paling besar adalah 0.03675 So untuk yang ini dia guna supaya graf kamu tak nampak pendek sangat. Dia guna 4 cm sebagai 0.1. So kamu cuba tengoklah. Muat kertas graf kamu tu macam mana. So buat biar nampak bila kita plot tu nampak jelas ya. So kamu kena pandai pilih skala lah. Sebab kalau kamu pilih 0.1 dia mungkin terlalu pendek kita tak nampak ya. So kena pandai pilih skala. Kemudian from the graph find the probability. Jadi dia kata dari graf tu baca je jadi graf lah yang kamu dah plot graf tu. Tulis juga macam kita dah tulis tadi, cikgu ajar kamu tulis tadi. Dia bagi nilai-nilai dia lah. So yang kedua pun sama. Okay, boleh ya? Untuk melukis graf dan binomial distribution.
Ada soalan tak? Tak ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita tengok soalan di muka surat 160. Self exercise 5.7. Buat sekarang nombor 5. Okay, buat sekarang and then nanti hantar dekat group homework. Kamu kalau nak discuss sesama kamu sekarang ni boleh ya. Bolehlah discuss dekat Google Meet ni. So cikgu just tunggu jawapan je. So, kalau kamu nak tanya boleh discuss sesama kawan. Tak ada. Buat. Kalau tak ada apa masalah buat. Nombor 5. Mak tengah rumah.
Okay, yang tak faham boleh discuss sesama kamu. Tanya kawan-kawan. Yang dah dapat boleh terus hantar ke grup homework. So kamu just cari maklumat daripada graf saja ya. Dia bagi graf. Dan semua tu boleh dapat daripada graf ya. Outcome untuk X pun ada dalam graf. And then nak cari nilai M pun boleh dari graf. Nak cari percentage pun boleh dari graf.
Okay, percentage tu cari secara berasingan ya. Tunjuk di bawah-bawah kamu nak cari percentage. Yang kamu cari 5 per berapa tadi? Zulaikha 5 per 6 tadi adalah dia punya probability. So percentage kena tulis kat bawah lah. Jangan terus tulis kat situ. Okay Najwa. Ni yang percentage tu. Sekejap ya. So di sini jangan terus darab macam tu. Kamu kena tulis yang kamu cari percentage. Kat depan tulis perkataan percentage. And then nak darab tu dengan 100% ya. Kena ada simbol persen di situ. Bukan 100 saja. Make sure letak simbol 100%. Baru kita boleh dapat percentage 83.33%. Okay. Okay, cikgu tunggu lagi 2 minit. Lama benar ni jawab ni. Haziq, cikgu baru lepas bagi tahu yang Zulaikha tadi tak boleh buat macam ni. Yang kamu cari ini adalah P, probability bagi X greater than or equals to 2. So, bila kamu dah 100% terus gugur di sini, salah lah. Kamu cari baru P. So kamu nak cari percentage kena di bawah. Kamu boleh tulis kata percentage sahaja. Percentage adalah 5 per 6 darab 100%. Tulis macam tu. Kamu tulis 83.33%. Tak mau terus letak. Bila dapat 56 tu terus dapat. Terus tulis darab 1% tu tak boleh. Salah cara tulis yang salah. Okay, tolong betulkan. Okay, yang dah hantar nombor 5 ni. Zulaikha Najwa Aisyah Katrina. Cikgu tak check lagi yang Aisyah Belum. Okay. Aisyah Katrina sudah. Anis Safia. Aziz. Masuk Humaira.
Okey, mana yang lain ni? Faik, Fatin, Nazahan, Afiq, Faris, Ifas, Iman Haris, Tulhi, Syahrin, Nasrun, Aisyah Izzati, Syakira. Aida baru hantar, Siti Aisyah. Mana ni? Cepat sikit hantar. Nanti siap-siap Mak mengajar dulu. Okay, Fatin Patricia. Kamu tak boleh juga main tambah-tambah macam ni. Bila kamu kira, kamu akan dapati nilai dia 5/6 ni. Benda ni cikgu rasa kamu kira dapat macam ni. Okay, kamu tak bolehlah terus pergi bubuh percentage kat situ, bubuh 100 kat belakang tu. Tak boleh sebab yang kamu cari di sini adalah probability bagi X greater or equals to 2. So jawapan dia adalah 5/6. Probability tersebut adalah 5/6. Okay, bila kita nak cari percentage, kita tulis di sebelah bawah. Okay, tulis semula lah. Tak payah kamu add ke apa yang kamu dapat 56 tu, jangan kacau dah. Biar di situ, tulis semula. Tulis semula. Okay, pen cikgu tak berapa ni lah. Tulis semula perkataan percentage. Kita nak cari percentage. 5/6 tu kita baru dapat probability. So kita ambil lah percentage yang kita dapat tu. 5/6 dia punya fraction darab dengan 100%. Sebab kita nak cari percentage, kita mesti darab dengan 100% baru tulis jawapan 83.33%. Macam tu cara jawab ya. Fatin tolong ambil ni, ambil pengajaran kat situ. Okey, cikgu. Okey.
Okay. So cikgu akan sambung terus. So yang rasa nak hantar-hantar lah. Okay. Tapi cikgu memang catat, siapa hantar cikgu catat sebagai hantar. Yang tak hantar memang cikgu akan record sebagai tak hantar lah ya. Okay, so kita sambung ke Cik Syahni baru masuk pula. Sekejap. Okay, kita tengok subtopik yang seterusnya iaitu the value of mean, variance, standard deviation for a normal distribution. Okay, ini ada formula baru juga yang kita akan guna. So mean adalah purata kan? Betul. Variance? Variance tu variance. Apa dia? Variance tu variance. Variance tu apa? Okay. Okay, kita tengok sikit supaya kamu faham apa yang dimaksudkan dengan standard deviation and variance. Okay, deviation maksudnya how far from the normal. Okay. Maksudnya jarak ke beza lah, difference sesuatu nilai tu daripada normal dia. So that is deviation. So standard deviation di sini kita akan gunakan simbol sigma. So the standard deviation is measure of how spread out number are. Maksudnya standard deviation tu kita nak tengok macam mana sesuatu nombor itu tersebar lah. Okay. So untuk dapat standard deviation, kita akan square root. Okay, standard deviation, nak cari dia, kita kena square rootkan variance. Square rootkan variance baru boleh dapat standard deviation. Okay, jadi maksudnya sekarang mestilah kena tahu apa pula variance kan? So variance kita akan tulis dalam bentuk sigma squared lah. Okay, definition untuk variance adalah the average of squared difference from the mean. Apa benda ni? Maksudnya bila kita ada satu nombor. Okay, kejap ya. Katalah nombor tu X. Kita tolak mean kita. Mean kita biasa sebelum ni kamu guna X bar kan. Lepas tu kita ambil kuasa 2 dia. Itu lepas tu kita jumlahkan semua kan. Itu adalah variance. Okay. Jadi kita tengok contoh kat bawah. Okay, ni dia cikgu ambil dari internet ni. Okay, dia ambil eksperimen melibatkan tinggi anjing dia. So untuk anjing yang paling besar ni tinggi dia 600 mm. You ke mm? Tinggi ke apa ni? The height at the shoulder. Betul lah 60 cm kan tinggi dia kan. Okay, yang ni pula 470, yang ini 170, 430 dengan 300. Tinggi dekat bahu mereka lah. So kalau kita tahu tinggi,
So kita nak cari mean macam mana? Kita akan buat apa? Kita akan mean bagi tinggi, kita akan tambah semua ni kan. Lepas tu bahagi dengan berapa yang ada, bagi 5 kan. So macam ni lah. Ya, untuk mencari mean, kita akan tambah semua tinggi tu, bagi 5 kita dapat mean tinggi lah iaitu 394. Okay. So mean tinggi adalah 394. Maksudnya mean tinggi yang dekat line warna hijau ni lah 394. Okay, purata tinggi bagi anjing-anjing tersebut. Okay, sekarang kita nak cari variance. Okay, nak cari variance kena ambil tinggi setiap anjing tu tolakkan dengan mean dia. So ini X, sini X. X kecil dan sini adalah X bar kan. Mean kita adalah X bar. So maksudnya kita akan buat X tolak X bar. Jadi anjing yang pertama 600 tolak 394. Okey, dapatkan berapa nilai dia? So kalau kita tengok di sini dapat 206 lah. Yang kedua, anjing yang kedua tinggi dia berapa tadi? 470. 470 tolak 394. Okey, dapatlah 76. Okey, so tolak-tolak semua dapatlah nilai yang ni kan. Yang dia bagi contoh ni. Kat rajah ni. So untuk yang pendek tadi, kita akan dapat nilai dia dalam negatif. Okey, kita dapat beza tinggi dia dengan mean dia bernilai negatif. Okey, jadi bila kita nak tambah, bila bernilai negatif, kita nak tambah dia akan counter balik nilai positif kan nanti. So that's why kita tak boleh tambah nombor sahaja. So kita kena kuasa duakan. Hasil tolak ini kita kuasa duakan. Kita kuasa duakan. So bila kuasa 2 nilai yang kita akan dapat positif. So variance dia adalah beza tadi kuasa duakan tambahkan dengan semua tinggi tadi tu. Okay, bagi 5. So kita dapatlah variance. Itu formula mencari variance. So kalau dalam NMAX adalah nanti kan formula variance dia tu kamu masukkan saja kamu akan dapat variance. So bila dapat variance barulah kita boleh cari standard deviation. Maksudnya just square root dia punya variance kita dapatlah standard deviation. Okay, bila kita dapat standard deviation tu apa dia Okay, standard deviation itu adalah jarak sebelah atas dan sebelah bawah daripada mean. Maksudnya mean tadi kita warna hijau. Ni garis warna hijau ni mean kita. So bila kita dapat standard deviation kita 147, maksudnya dia adalah 147 ke sebelah atas dengan 147 ke sebelah bawah. So purata tinggi anjing secara umumnya purata tinggi anjing semuanya berada dalam range inilah. Itu tujuan standard deviation. Instead of kita cari mean saja, kita dapat satu nilai mean. So kita tak nampak secara keseluruhannya tinggi anjing tu sebenarnya berada dalam range mana. Okay. So sebab tak sama kan semua. Jadi bila kita ada standard deviation ni, kita ada satu range yang maksudnya purata tinggi anjing akan semua berada dalam range ini. So ada 2 ekor je yang di luar range. Maksudnya dia outlier kan. Nilai yang besar dan di luar daripada normal lah. Ya. So maksudnya anjing yang paling tinggi dengan anjing yang paling rendah berada di luar kawasan. Itu dia kegunaan standard deviation. Okay. Sebab itulah kita belajar standard deviation. Sebab kita nak dapatkan range yang normal semua orang berada di situ. Contoh kalau kita nak cari tinggi pelajar pun sama juga. Okay, so secara normalnya tinggi antara berapa dengan berapa ada satu range dengan standard deviation kita. Yang di luar kawasan range itu adalah orang yang sangat tinggi atau orang yang sangat rendah yang agak tidak normal. Itu kegunaan standard deviation.
Okay, so cikgu harap kamu fahamlah apa yang dikatakan variance dengan standard deviation. So sekarang kita hanya ambil formula je lah. So formula mean untuk binomial distribution ini adalah mu. Kita tak guna S bar, kita guna mu. Okay, mu. Ini sebutnya mu Mu equals to NP. So N tadi yang kita pilih secara random berapa. And then P ni dia punya probability kepada success. Okay, so formula dia macam ni. Kemudian formula untuk variance pula adalah sigma square equals to NPQ. Okay, darabkan N dengan P dengan Q, kamu akan dapat sigma square lah. Bukan, betul lah, sigma square which is variance. And then nak dapat standard deviation, just square root variance. Okay, so ada 3 formula baru yang kamu kena ingat. Okay, so kalau kamu tanya cikgu macam mana pula datang formula ni, ni kamu boleh scan QR code ni. Dia akan bagi cara formula itu diterbitkan. Cikgu pun dah tengok. Okay, so kita tengok macam mana formula itu diterbitkan. Mean dengan variance. Ni ya. Proof the formula of mean. Okay. Ni lah. Masuk sampailah ke bawah. So kalau rajin kamu study lah. Cikgu tengok pun pening. Boleh tengok, boleh faham tapi pening lah. Malas lah cikgu nak fikir. Boleh. Kalau nak tengok, kamu mungkin esok dekat universiti, mungkin kamu kena proof. Kalau kamu ambil yang berkaitan statistik, mungkin kamu kena proof. So inilah proof dia untuk dapat mu sama dengan NP tadi So kamu boleh study sendiri. Jadi kita guna je lah Yang formula dalam buku teks bagi tu kita guna saja. So yang bawah ni proof untuk variance pula. Juga panjang. Tak panjang mana pun, boleh lah nak proof. Tapi macam tu lah, panjang juga nak cerita kan. Tadi cikgu cerita confirm kamu tak faham. So cikgu pun tak study betul-betul untuk memahamkan dia. Cuma kalau study insyaAllah boleh faham, but tak apalah. Cikgu pun tak nak study. Okay, boleh? Ya, kita guna saja Baik. Okay, so guna tu maksudnya ingatlah, jangan pula tak hafal yang dia bagi. So ada 3 formula baru yang kamu kena ingat. Mean, variance and standard deviation. Senang je. Mean is NP, mu equals to NP, variance sigma squared equals to NPQ dan standard deviation. Dapat variance, kita boleh cari standard deviation. Okay, so masa pun dah habis Mute. Okay, cikgu tak bagi homework je lah. Kamu boleh tengok ni example 11 untuk cari apa yang mean, variance dengan standard deviation tu. Boleh baca example 11. So homework kamu di self exercise 5.8. Buat nombor 1, 2, 3, 4. Okay, tak perlu salin soalan ayat panjang-panjang. So just keluarkan daripada soalan N dia apa, P kecil apa, Q kecil apa. And then carilah apa yang soalan minta. Mean, variance and standard deviation. Bolehkah? Cikgu buat dulu So kalau ada masalah kita akan bincang for next lesson lah, next class. So ini ada 3 hari untuk next minggu depan. Kamu dah habis kelas hari ni untuk NMAT. So cikgu harap boleh buatlah apa yang diberi, yang cikgu bagi homework. Dan soalan-soalan sebelum ini yang cikgu tak bagi sebagai homework, silalah buat. Kalau rasa memang buat confirm boleh dapat jawapan, maksudnya dah faham, tak apalah tak buat. Tapi kalau rasa tengok satu soalan agak macam blur tu, kena buat lagi lah. Maksud kamu kena banyak latihan Okay. So ada soalan lain nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Tak ada So kalau tak ada itu sajalah untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. 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 Cikgu.